Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berhutang daripada seorang musyrik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bagaimanakah keadaan perbelanjaan Rasulullah? Beliau menjawab, Rasulullah tidak pernah mengumpul apa-apa untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Urusan perbelanjaan baginda sallallahu alaihi wasallam telah diserahkan kepada saya. Keadaan perbelanjaan itu ialah seperti berikut. Apabila orang-orang Islam yang miskin datang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berkata kepada saya, pergilah hutang kepada sesiapa, kemudian berilah makanan kepada orang-orang miskin ini. Sekiranya sesiapa yang datang itu tidak cukup pakaian, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyerahkan orang itu kepada saya. Lalu saya akan berhutang dengan seseorang dan memberikannya pakaian. Demikianlah keadaan yang selalu berlaku. Pada satu hari seorang musyrik telah datang menemui saya. Dia telah berkata kepada saya, aku ada kesenangan dan kelapangan. Tak payahlah engkau berhutang daripada orang lain. Apabila kamu ada keperluan, berhutanglah kepada aku sahaja. Saya, saya berfikir tiada yang lebih baik daripada tawaran ini. Lalu saya pun mula berhutang kepadanya. Apabila ada perintah Nabi, saya akan berhutang dengan si musyrik ini dan menyempurnakan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, setelah saya berwuduk dan sedang bersedia untuk melakukan azan, tiba-tiba datang musyrik itu dan beberapa orang lain lalu berkata, wahai Habsyi, saya pun berpaling ke arahnya. Tiba-tiba dia memaki hamun saya dengan membuta tuli. Segala bentuk makian yang terlintas diluahkannya. Kemudian dia berkata, berapa hari lagi yang tinggal pada bulan ini? Saya menjawab, bulan hampir habis. Katanya lagi, ada 4 hari lagi. Jika semua hutang aku tidak dilansaikan sebelum genap bulan ini, aku akan menjadikan engkau hambaku sebagai ganti hutangmu. Engkau akan mengembala kambing seperti dahulu. Setelah mengertak sedemikian, dia terus pergi. Sepanjang hari telah berlalu penuh dengan kesedihan dan kerisauan kerana memikirkan gertakan si musyrik itu. Selepas Isyak, saya pergi bertemu Nabi SAW bersendirian dan saya telah menceritakan segala yang telah berlaku. Kemudian saya berkata, Tuhan tidak mempunyai apa-apa untuk membolehkan saya membayar hutang. Tuhan tidak mempunyai apa-apa untuk membolehkan saya membayar hutang dengan segera dan saya sendiri tidak mampu untuk mengusahakan apa-apa. Dia akan menghinakan saya. Sekiranya Tuhan mengizinkan, biarkan saya bersembunyi dahulu sementara menunggu Tuhan menyediakan pembayaran hutang itu. Apabila Tuhan menerima sesuatu dari mana-mana, maka saya akan kembali. Setelah bercakap demikian dengan Nabi SAW, saya terus pulang ke rumah. Saya telah menyediakan pedang, perisai dan kasut sebagai bekalan perjalanan. Kemudian saya terus menunggu malam menjelang pagi. Dengan rancangan apabila hampir pagi, saya akan memulakan perjalanan ke mana-mana. Menjelang subuh, seorang lelaki berlari-lari datang kepada saya lalu berkata, segeralah pergi berjumpa Nabi SAW. Saya terus pergi berjumpa baginda SAW. Saya nampak empar saya nampak empat ekor unta yang syarat dengan barang sedang duduk. Baginda SAW bersabda, tidakkah aku menyampaikan berita gembira kepada kamu? Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaturkan pembayaran hutang kamu. Saya serahkan unta-unta ini kepadamu dengan segala barang-barangnya. Ketua Puak Fiduk telah menghantarkan unta-unta itu kepada saya sebagai hadiah. Saya telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu membawa unta-unta ini
dengan penuh kegembiraan dan melunaskan semua hutang dan kemudian datang semula. Sementara itu Rasulullah SAW terus menanti saya di masjid. Setelah pulang saya memberitahu baginda SAW, "Ya Rasulullah, syukur kepada Allah, Dia telah melepaskan tuan daripada segala bebanan hutang itu dan sekarang tidak tinggal sebarang hutang lagi." Rasulullah SAW telah bertanya, "Adakah apa-apa lagi yang tinggal daripada barang-barang ini?" Saya menjawab, "Ya, ada sedikit yang tinggal." Rasulullah SAW bersabda, "Yang itu pun engkau bahagi-bahagikanlah supaya saya mendapat ketenangan. Saya tidak akan kembali ke rumah selagi barang-barang itu belum dihabiskan." Sebelum itu belum habis dibahagikan. Setelah berlalu sehari suntuk, selepas selesai solat Isyak, baginda SAW terus bertanya lagi, "Barang yang masih tinggal itu telah dibahagikan atau belum?" Saya pun menjawab, "Orang yang memerlukan tidak datang pada hari ini." Maka Rasulullah SAW berehat di masjid sahaja pada hari itu. Pada hari kedua, Rasulullah SAW telah bertanya lagi, "Beritahulah, apakah masih ada yang tinggal?" Saya telah menjawab, "Semoga Allah mengurniakan ketenangan kepada Tuan. Kesemua barang ini telah dihabiskan." Selepas itu Rasulullah mula memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bimbang kalau maut datang sedangkan masih ada barang-barang dalam milik baginda SAW. Setelah itu barulah baginda SAW pulang ke rumah dan bertemu dengan isteri. Para ahlullah ataupun orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun ingin supaya tidak tertinggal sebarang benda dalam milik mereka. Maka apakah lagi yang hendak disoal tentang Rasulullah SAW yang merupakan ketua segala nabi dan mahkota segala wali? Kenapa Rasulullah berkeinginan sedemikian supaya lapang daripada segala kesibukan dunia? Saya mendengar daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai bahawa menjadi amalan Hadrat Maulana Abd Abdul Rahim Raipuri, apabila beberapa hadiah telah terkumpul, beliau akan membahagikan semua hadiah itu dengan bersungguh-sungguh. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghadiahkan semua pakaiannya dan barang-barang lain kepada seorang khadam beliau yang khas, iaitu Hadrat Maulana Abdul Qadir Raipuri, lalu berkata, "Sekiranya aku memerlukan, aku akan pinjam daripadamu." Sementara itu aku melihat ayahku sendiri selepas saja solat maghrib, beliau akan membayarkan beberapa jumlah wang yang ada dalam miliknya kepada mana-mana si pemiutang kerana beliau berhutang beberapa ribu rupiah. Beliau berkata, "Benda inilah yang membawa perbalahan. Aku tidak suka untuk bermalam bersama benda ini." Terdapat banyak kisah seperti ini tentang Ahlullah. Walau bagaimanapun, tidak semestinya setiap orang syekh mempunyai cara yang sama. Bentuk kehidupan para masyayikh ialah berlainan. Seumpama bunga dalam taman. Setiap bunga ada kelebihan tersendiri dari segi rupa dan keadaan.